Salam sejahtera dan salam bumi kenyalang. Bertemu kembali kita di Festival Sarawakiana 2021. Saya Jud Judah, hos anda untuk hari ini, akan membawakan khas kepada anda perkongsian berkenaan dengan struktur, fungsi dan peranan kelas ataupun kasta sosial di dalam adat perkahwinan kaum Kenyah. Tapi sebelum kita sajikan anda perkongsian tersebut, mohon anda semua yang berada di rumah sekarang yang sedang menyaksikan sesi ini untuk share, like dan tag sanak saudara, kawan-kawan dan keluarga masing-masing untuk bersama dengan kita. Boleh? Baiklah, seterusnya saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada kali ini yang akan menyampaikan perkongsian mengenai struktur, fungsi dan peranan kelas atau kasta sosial adat perkahwinan kaum Kenyah. Kita akan bersama dengan Encik Nicholas Job, penolong pegawai tadbir Seksyen Penyelidikan Bahagian Orang Ulu, Majlis Adat Istiadat Sarawak. Jom kita saksikan. Hai, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Inu dengar. Hari ini anda bersama dengan saya, Nicholas Job dari Seksyen Penyelidikan Etnik Orang Ulu, Majlis Adat Istiadat Sarawak untuk sesi Kenali Adat dan Budaya, iaitu Adat Perkahwinan Kaum Kenyah. Dan sebelum kita bermula, terlebih dahulu ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Pustaka atas kesempatan yang diberikan kepada Majlis Adat Istiadat Sarawak untuk turut serta dalam program Sarawakiana bagi tahun 2021. Saya percaya ini adalah satu platform bagi kita untuk terus memelihara tradisi, budaya dan khazanah kita. Baiklah, etnik-etnik di Sarawak mempunyai budaya yang pelbagai dan unik. Masyarakat Kenyah yang dikategorikan dalam kumpulan etnik orang Ulu ini juga turut menyumbang kepada kepelbagaian dan keunikan budaya-budaya tadi. Pada sesi kali ini, kita akan cuba mengenali adat perkahwinan kaum Kenyah dari aspek struktur, fungsi dan peranan kelas sosial serta amalan kebiasaan dalam upacara perkahwinan. Saudara-saudari, masyarakat Kenyah seperti masyarakat Kayan juga mengamalkan sistem kasta sosial. Status atau kelas sosial seseorang individu tersebut ditentukan melalui keturunannya. Dan sehingga pada hari ini, aktiviti sosial seperti adat kelahiran, aktiviti pertanian, kepimpinan, perkahwinan atau sistem hukum masih dipengaruhi oleh sistem kelas sosial ini. Sebagai contoh, sistem hukuman. Dalam hukum adat, semakin tinggi kelas sosial seseorang itu, maka semakin tinggilah nilai hukumannya. Umumnya, kasta sosial komuniti Kenyah dibahagikan kepada 3. Ini termasuklah Paren, Ketau dan Panyin ataupun Kelunan Aru. Berada di kelas teratas adalah golongan Paren. Golongan ini boleh kita samakan seperti golongan bangsawan. Dan secara tradisinya, golongan ini akan menjadi pemimpin masyarakat Kenyah di sesebuah penempatan. Sehingga pada hari ini, kebanyakan penempatan Kenyah masih mengamalkan sistem ini khususnya dalam pemilihan pemimpin seperti Paren Uma, Penghulu, Pemanca dan Temenggong. Kemudian, pada tangga kedua teratas pula adalah golongan Ketau. Golongan Ketau atau bangsawan rendah ini terjadi apabila wujudnya perkahwinan antara individu dari kelas Paren dan Panyin. Selepas kelas Ketau pula adalah kelas Panyin ataupun Kelunan Aru. Kelas ini dianggotai oleh golongan biasa ataupun commoners. Majoriti penduduk di sesebuah penempatan orang Ulu adalah dari kelas Panyin ini. Menurut sejarah, sebenarnya terdapat satu lagi kelas dalam kasta sosial masyarakat Kenyah yang tidak lagi wujud pada hari ini. Kelas ini dikenali sebagai kelas Dipen dan berada paling bawah dalam kasta sosial masyarakat Kenyah. Dipen, jika diterjemah secara harfiahnya, membawa maksud hamba abdi. Dan Dipen ini selalunya bekerja di rumah keluarga Paren dan mempunyai hubungan yang rapat dengan mereka.
Kewujudan kelas Dipen ini juga membuktikan bahawa masyarakat Kenyah pernah mengamalkan sistem perhambaan satu ketika dahulu. Walau bagaimanapun, sistem perolehan Dipen atau perhambaan yang pernah diamalkan oleh masyarakat ini dan masyarakat Barat adalah berbeza. Berdasarkan penerbitan Majlis Adat Istiadat Sarawak pada tahun 2014, Dipen dalam konteks Barat boleh dijual dan diguna sama mengikut kehendak tuannya. Tambahan lagi, status mereka amat rendah sehingga boleh diperdagangkan. Bagi masyarakat Kenyah pula, Dipen wujud disebabkan individu yang menjadi Dipen itu tadi memerlukan bantuan dan perlindungan. Individu yang menjadi Dipen ini juga mungkin adalah individu yang pernah diselamatkan dari sesebuah bencana ataupun peperangan. Sekitar tahun 90-an, kelas Dipen ini telah dihapuskan dari kasta sosial. Individu-individu dari kelas ini telah diserap ke dalam kelas Panyin. Sebentar tadi, kita telah mendengar latar belakang kelas atau kasta sosial dalam masyarakat Kenyah. Sekarang, kita beralih pula kepada fungsi dan peranan kelas-kelas tersebut dalam aspek perkahwinan. Seperti yang dimaklumkan pada awal sesi tadi, kelas sosial masyarakat Kenyah mempengaruhi aktiviti sosial dan ekonomi mereka. Ini termasuklah perkahwinan. Dalam mengupacarakan perkahwinan adalah penting dan wajib untuk paran umar hadir menyaksikan perkahwinan tersebut bagi mengesahkan perkahwinan itu benar-benar telah dijalankan. Kebiasaan yang diamalkan sejak dahulu kala lagi ini masih digunakan sehingga pada hari ini. Dalam mendaftarkan perkahwinan melalui adat pada hari ini juga, ketua kaum diwajibkan untuk menjadi saksi pertama. Dalam pada masa yang sama, perkahwinan antara kelas-kelas sosial adalah tidak dilarang. Namun, pada masa dahulu, ianya juga tidak didorong. Ini berkemungkinan untuk menjaga keturunan khususnya bagi golongan paran kerana golongan inilah yang akan meneruskan legasi pimpinan. Namun, jika perkahwinan antara kelas terjadi, satu kumpulan akan ditubuhkan. Kumpulan ini dianggotai oleh beberapa individu yang boleh dipercayai dari kelas paran dan panyin. Anggota kumpulan ini akan berbincang secara sulit dari masa ke semasa mengenai perkara berkaitan hal ehwal komuniti seperti waris kepimpinan. Perkahwinan di dalam masyarakat Kenyah ini juga adalah berkait rapat dengan hal yang berkaitan dengan perkara yang boleh menguatkan masyarakat dan sistem kepimpinan. Justru itu, perkahwinan antara kampung dibenarkan, khususnya bagi golongan paran bagi memastikan keturunan mereka terpelihara. Bagi proses perkahwinan pula, ianya dimulakan dengan proses mutu leto. Istilah mutu leto jika diterjemahkan dalam konteks hari ini adalah merisik. Di peringkat ini, ibu bapa atau saudara atau sahabat pihak lelaki akan ke rumah keluarga perempuan bagi menyampaikan utusan atau hajat mereka untuk menjadikan anak perempuan mereka sebagai menantu. Sekiranya jawapan yang diterima adalah positif, ibu bapa kedua-dua pihak akan berjumpa paran umar secara bersendiri atau bersama bagi mengabarkan perkahwinan anak mereka. Selesai amalan mutu leto, proses tebu kutek bermula. Tebu kutek adalah pemberian pertunangan dari lelaki kepada perempuan di hadapan paran umar dan pemimpin kampung. Proses ini dijalankan bagi menandakan kedua-dua individu tersebut telah mempunyai ikatan pertunangan. Pemberian pertunangan adalah seperti berikut.
Dalam proses tebuku tek juga, perkara seperti tarikh perkahwinan dan kivan akan dibincangkan. Kivan adalah di mana pasangan dan keluarga mereka menentukan kediaman tetap selepas perkahwinan. Manakala bagi tempoh pertunangan, ianya tidak boleh melebihi 6 bulan dari tarikh tebuku tek dan pelahawa. Jika pasangan bercadang untuk melanjutkan tempoh pertunangan, maka mereka perlu memaklumkannya kepada paran umar. Jika berlakunya pembatalan pertunangan berdasarkan keputusan bersama, pemberian semasa proses tebuku tek tadi perlu dikembalikan kepada pihak lelaki. Namun, jika pembatalan pertunangan terjadi akibat tidak tanduk negatif oleh salah seorang dari pasangan atau pihak ketiga, maka hukum adat akan dilaksanakan. Dalam pada masa yang sama, pemberian semasa proses tebuku tek akan dikembalikan jika si wanita yang didapati bersalah, manakala kekal milik wanita jika lelaki yang didapati bersalah. Setelah tamatnya tempoh pertunangan, maka pelahawak pun dijalankan. Pelahawak adalah bermaksud majlis atau solemnisasi perkahwinan. Pelahawak diadakan dengan penuh meriah di hadapan orang ramai dan wajib disaksikan oleh paran umar kampung tersebut. Mengikut amalan masyarakat Kenyah, lazimnya pelahawak dijalankan di kampung wanita. Jika pasangan adalah dari kampung yang sama, maka pelahawak akan dijalankan di lamin pihak wanita. Setiap majlis perkahwinan dimulakan dengan aktiviti persiapan. Begitu juga perkahwinan masyarakat Kenyah. Merujuk kepada buku terbitan Majlis Adat Istiadat Sarawak pada tahun 2014 berjudul Orang Ulu Traditional Courtship, Marriage and Divorce, salah satu persiapan yang paling berat sebelum majlis perkahwinan adalah memastikan bekalan makanan mencukupi. Lazimnya, keluarga yang menjalankan upacara perkahwinan akan mencari dan memilih tanah yang bagus untuk menanam padi dan memelihara binatang domestik untuk dijadikan juadah semasa upacara perkahwinan kelak. Dari situasi ini, dapat kita lihat mengapa tempoh antara atap hawak dan pelahawak masyarakat Kenyah boleh mencecah sehingga 6 bulan ke atas. Ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menjalankan persiapan. Beberapa hari sebelum pelahawak, penduduk kampung akan membantu keluarga yang membuat majlis perkahwinan. Segelintir masyarakat kampung akan ke hutan mencari kayu api, ada juga yang mencari daun untuk memukus nasi, ada yang berburu, ada juga yang menjala ataupun memukat. Kemudian, komuniti ini akan bekerjasama menyediakan juadah perkahwinan. Pada hari perkahwinan, paluan gong dan muzik berkumandang di rumah panjang. Orang yang datang disambut dengan meriah dengan air tuak. Terdapat hiasan yang menyerupai rumah atau kenyalang atau parang ataupun saung yang diperbuat daripada rokok gulung menghiasi siling awak atau galeri rumah panjang. Hiasan siling yang diperbuat daripada rokok ini mempunyai maksudnya yang tertentu. Menurut penghulu Anthony Kuleh, hiasan siling yang menyerupai kenyalang menandakan lelaki yang berkahwin adalah dari keluarga paran. Jika hiasan yang menyerupai parang, lelaki yang berkahwin tersebut adalah dari golongan panyin. Bagi hiasan siling berbentuk rumah pula, itu menandakan perempuan yang berkahwin adalah dari golongan paran, dan jika berbentuk saung, perempuan yang berkahwin tersebut adalah dari golongan panyin. Kemudian, individu yang hadir tadi akan dibawa ke awal ataupun lamin pengantin perempuan di mana upacara akan dijalankan. Dua amalan atau adat yang penting dilakukan semasa pelahawak adalah: pertama, pengantin perempuan akan duduk di atas gong. Kemudian, 8 orang pengapit perempuannya akan meletakkan saung satu persatu di atas kepala pengantin perempuan tersebut. Antara signifikan amalan ini adalah agar pasangan sentiasa dilindungi dan diberikan berkat yang berkelimpahan. Setelah semua 8 saung diletakkan di atas kepala, ianya akan dibuka satu persatu bermula dari atas. 8 orang pengapit perempuan yang terlibat tadi akan menerima pemberian berbentuk sarung dan 8 pengapit lelaki akan menerima pemberian berbentuk parang. Seterusnya, simbolik mengikat ikatan perkahwinan akan dibuat. Amalan kedua pula adalah pasangan bersama pengapit mereka akan berjalan 8 pusingan di suatu kawasan. Ini adalah simbolik pasangan mencari makanan untuk memberi makanan kepada keluarga mereka kelak. Selesai upacara tersebut, maka pasangan telah pun dikira berkahwin.
Namun, bagi konteks masa ini, pasangan wajib mendaftarkan perkahwinan mereka agar ianya sah di sisi undang-undang. Kemudian, pada malam harinya pula, pasangan dan para hadirin akan duduk bersama-sama di awal ataupun galeri rumah panjang tempat upacara dijalankan. Semua hadirin akan disajikan dengan juadah dan mereka akan makan bersama. Pada masa yang sama juga, orang-orang tua atau pemimpin akan memberikan nasihat kepada pasangan yang berkahwin. Setelah itu, aktiviti hiburan akan dijalankan. Lazimnya, hiburan seperti ini boleh berlangsung sehingga pagi berikutnya. Demikianlah sedikit sebanyak maklumat dan proses perkahwinan masyarakat Kenyah. Segelintir masyarakat Kenyah mungkin mengamalkan budaya yang berbeza dari apa yang telah saya terangkan tadi. Ini bergantung kepada sub-etnik masyarakat Kenyah tersebut dan juga kawasan penempatan mereka. Dengan itu, kita telah pun berada di penghujung sesi kita. Saya berharap dari perkongsian ini, kita boleh memahami sedikit sebanyak berkaitan tradisi, budaya dan amalan kebiasaan masyarakat Kenyah, khususnya dari segi aspek perkahwinan. Sekali lagi, saya Nicholas Job, mewakili Majlis Adat Istiadat Sarawak, mengucapkan terima kasih di atas masa anda dan salam sejahtera. Terima kasih Encik Nicholas Job di atas perkongsian maklumat sebentar tadi. Tak kenal maka tak cinta. Sesungguhnya, adat dan budaya itu merupakan identiti sesebuah masyarakat yang harus diamalkan, dimartabatkan dan diwarisi zaman berjaman supaya tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Yang lama dikelek, yang baharu didukung. Baik, sekiranya anda berminat untuk terus mendalami adat istiadat kaum masing-masing, silalah berhubung dengan pihak Pustaka Negeri Sarawak ataupun dengan Majlis Adat Istiadat Sarawak. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung sesi. Sekiranya anda terlepas mana-mana program Festival Sarawakiana sebelum-sebelum ini, anda boleh menonton semua sesi-sesi rekaman melalui Facebook ataupun YouTube Pustaka Negeri Sarawak. Baiklah, sebelum mengundur diri, lagi sekali saya Jud Judah ucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun menonton dan mengikuti sesi kami pada hari ini. Pastikan anda bersama dengan kami lagi esok Isnin 6 September 2021 untuk segmen permainan Mensia Maret, permainan kuit pada pukul 10 pagi dan pameran seni visual Serong Terendak Melanau pada pukul 3 petang melalui Facebook ataupun YouTube Pustaka Negeri Sarawak. Tradisi kita, hazanah kita. Jumpa lagi.